Okey, Assalamualaikum kelas. Okey, seperti yang saya janjikan hari ini bila bab risiko dan pelindungan insurans untuk pengiraan saya buat video. So, bagaimanakah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar premium insurans? Okey, hari ini kita nak tengok kadar premium insurans macam mana. Kita tengok contoh satu. Jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans PQ Berhad ke negara-negara Asia dan Eropah. Okey, ini jadual dia. Tepi ni. Bilangan hari dia, saya tolong bacakan jadual nak bagi awak faham. Bilangan hari dia kalau dia bercuti 1 hingga 5 hari atau berada di negara-negara tersebut 1 hingga 5 hari, ini pemegang polisi kena bayar. Untuk Asia RM39. Kalau Eropah RM53 kalau untuk seorang pemegang polisi. Kalau pemegang polisi dan pasangan, kalau di negara-negara di Asia RM69, Eropah RM98 dan kalau berkeluarga, maksudnya bawa anak ke, mak ke, ayah ke, so Asia RM87 setahun dan Eropah RM133. Maafkan saya, bukan setahun tapi untuk jangka 1 hingga 5 hari. Kalau 6 ke 10 hari, ini dia punya bayaran yang kena bayar. Maksudnya insurans yang kita kena bayar lah kepada syarikat insurans. Kalau 11 hingga 18 hari, yang ni pula maksudnya semakin lama berada di luar negara untuk Asia dan Eropah, maksudnya semakin tinggi nilai insurans yang akan dikenakan. So, dan kemudian premium tahunan. Premium tahunan ini hanya diberikan untuk berumur 18 hingga 69 tahun untuk pemegang polisi sahaja. Maksudnya individu. Individu kalau Asia RM230 setahun dan Eropah RM280 setahun. Ni kalau dia perlu berada di luar negara lebih daripada 18 hari. Maksudnya lebih daripada 18 hari, 19 hari dah kena ambil premium tahunan. Okey, kita tengok contoh soalan A. Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium bagi insurans perjalanan itu? Faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium. Jawapan dia ni contoh destinasi, tempoh perjalanan dan bilangan orang yang diinsurankan. Sebab kita tengok destinasi dia ada sama ada Asia atau Eropah. Tempoh perjalanan dia yang ni 1 hingga 5, 6 hingga 10, 11 hingga 18 dan lebih daripada itu. Dan bilangan orang yang diinsurankan. Ni seorang saja, ini untuk 2 orang dan ini lebih daripada 2. Yang ini pasangan je lah, kalau anak dia tak kira kat sini. B. Mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan, semakin tinggi harga premium? Jawapan dia adalah tempoh perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kebarangkalian kerugian berlaku pada pemegang polisi semasa berada di luar negara. Maksudnya lagi lama dia berada di luar negara, kemungkinan untuk berlaku sesuatu yang membolehkan dia claim insurans akan lebih tinggi. Jadi sebagai syarikat insurans, kalau kita dah duduk lama, orang tu dah duduk lama, dia kenalah bayar lebih sebab lagi lama duduk, kemungkinan untuk dia perlu bayar pampasan tu lebih tinggi. Sebab tu dia kenakan macam tu. C. Pekerjaan Syahir sebagai seorang jurugambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropah dalam tempoh setahun. Dia akan mengunjungi sesebuah negara antara 12 hingga 15 hari. Insurans yang manakah patut dibeli oleh Syahir sesuai dengan pekerjaannya? Berikan alasan anda. Okey, bilangan hari ni adalah untuk setahun ya. Setahun. Sekarang ni Syahir, dia akan berada pada sesebuah negara antara 12 hingga 15 hari. Tapi kerja dia adalah sebagai jurugambar. Maksudnya, kalau satu negara dia pergi 12 hingga 15 hari, kalau setahun tu dia pergi 5 negara, maksudnya polisi yang mana yang patut dia ambil? Itu masuk soalan dia. Alasan dia apa? Untuk soalan ni, disebabkan dia berada di satu-satu negara lama, 12 hingga 15 hari, maksudnya
kalau dia pergi lebih daripada satu negara, dia melepasi bilangan hari maksimum 11 hingga 18 ni. Satu negara 12 hari, kalau dua negara 24 hari. So dia dah tak boleh ambil bilangan hari yang ni lah 11 hingga 18 dah. Dia kena ambil premium tahunan. Sebab itu jawapan dia, Syahir patut membeli insurans perjalanan premium tahunan bagi negara-negara Eropah kerana ini lebih menjimatkan daripada membeli insurans bagi tempoh 11 hingga 18 hari setiap kali perjalanan. Maksudnya, kalau kata Syahir ambil 11 hingga 18 hari, maksudnya kali pertama katakan dia negara Eropah, dia dah bagi tahu melawat negara Eropah dalam tempoh setahun. Katakan mula-mula dia pergi negara Eropah, dia pergi United Kingdom. UK dia pergi 12 hari, maksudnya dia kena bayar RM127 sekali pergi. Sebab dia antara 12 hingga 15 hari kan. Tiba-tiba, saya tak macam ya. Selain pada UK, negara apa lagi berada di Eropah? Katakan dia nak pergi Milan ataupun Paris. Dia pergi 12 hari lagi. So, untuk pergi Milan, dia kena bayar lagi RM127. 127 tambah 127 dah 200 lebih lagi. Okey, tak apalah, masih untung lagi. Kalau dia pergi lagi negara ketiga, negara keempat, dia masih kena bayar kadar RM127. So, rugilah 4 kali RM127 kan. Jadi, lebih baik dia ambil premium tahunan. Sebab premium tahunan dia cuma perlu bayar sekali saja, iaitu RM280. Okey, bagaimana mengira premium bagi insurans hayat? Okey, insurans hayat ni adalah insurans macam insurans kematian lah. Bagi insurans hayat, nilai premium yang dibayar bergantung pada nilai muka yang dipilih. Umur, jantina dan sama ada merokok atau tidak. Okey, tengok Dia tengok nilai muka. Kemudian dia tengok umur, jantina dan sama ada merokok atau tidak. Sebab itu rugi jadi perokok, sebab bila awak merokok, maksudnya kebarangkalian untuk dapat penyakit tu lebih tinggi. Jadi awak kena bayar lebih lah kalau nak ambil insurans. Pengiraan premium ini merujuk kepada jadual kadar premium bagi setiap ringgit nilai muka. Kita tengok macam mana rumus dia. Premium dia nilai muka polisi bahagi per RMX ni, nanti dia akan bagi tahu nilai darab kadar premium per ringgit. Per ringgit yang mana? Kita tengok contoh kat sini. Contoh 2. Jadual kadar premium tahunan bagi setiap 1,000 nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans XYZ adalah seperti berikut. Kita tengok. Umur 35, kalau bukan perokok 2.12. Ini kadar premium yang akan dikenakan. Kalau perokok dia lagi tinggi, 2.72. Kalau perempuan 1.45 saja. Kalau perempuan yang merokok 1.78 lagi tinggi. Perempuan kadar premium bayar insurans dia akan lebih rendah daripada lelaki sebab dia anggap kenapa? Kalau awak ikutkan antara lelaki dengan perempuan, biasanya lelaki pekerjaan dia lebih berisiko daripada perempuan. Sebab itu kadar premium untuk lelaki biasanya akan lebih tinggi daripada perempuan. Soalan A. Mengapakah kadar premium semakin tinggi? Maksudnya semakin umur meningkat, semakin umur meningkat, 35, contoh kita ambil yang bukan perokok lelaki, 2.12. Kemudian naik lagi 2.18, naik lagi 40 tahun sampai 2.66. Maksudnya, kalau umur makin meningkat, kadar premium dia semakin meningkat. Satu, apabila umur semakin meningkat. Kenapa? Kadar premium meningkat dengan peningkatan umur kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. Sebab untuk insurans hayat, dia nak tengok kalau meninggal, dia kena bayar lah. Jadi dia tahu kalau orang dah tua, umur 50, 60, ambil insurans hayat, maksudnya secara normalnya, maksudnya dia sudah menghampiri kepada kematian. Itu maksud dia setiap jangka hayat dia semakin pendek. Memanglah ada orang muda-muda dah meninggal kan, tapi kita anggap secara normal. Secara normal, bila umur meningkat,
Maksudnya jangka hayat dia makin pendek ataupun umur dia makin pendek. Jadi, mengapa kadar premium semakin tinggi bagi seorang perokok? Tadi saya dah jawab kan. Kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi berbanding dengan seseorang yang mengamalkan gaya hidup sihat. Mengamalkan gaya hidup sihat ni maksudnya yang tidak merokok lah. Maksudnya orang yang merokok, potensi dia dapat penyakit lebih tinggi. Sebab itu premium dia lebih tinggi daripada orang yang tak merokok. Jadi, siapa yang ambil insurans hayat dan anda perokok, anda tahu bahawa bayaran anda takkan sama dengan kawan anda walaupun sama umur, tapi dia tidak merokok. Okey, contoh lagi. Ni tadi A, kali ni B pula. Masih lagi jadual yang sama. Ini ada pengiraan dia. So, soalan dia di sebelah sini. Berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Encik Guan ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM100,000. Ini RM100,000 ni adalah nilai muka. Ni bagi soalan ni. Nilai muka polisi. Ni, nilai muka polisi RM100,000. Dia berumur 39 tahun. Seorang yang sihat dan tidak merokok. Encik Guan lelaki. So 39 tahun. Dan dia bukan perokok. Saya bulatkan bagi awak nampak dia ambil daripada mana. Jadi nilai muka dia RM100,000. Sebab tu kita masuk formula RM100,000 per 1,000. Kenapa per 1,000? RMX ni. Sebab dia dah bagi tahu kat sini. Jadual kadar premium tahunan bagi setiap 1,000. Bagi setiap 1,000 jadi kita akan per 1,000. RM100,000 bagi 1,000 darab dengan kadar premium per 1,000. Kadar premium per 1,000 adalah 2.49. So, darab dengan 2.49 dapat 249 yang ni. Saya ulang. Yang ni adalah nilai muka polisi. Kalau dia ambil polisi insurans RM100,000, maksudnya kena bahagi dengan 1,000 darab dengan nilai premium per 1,000. Yang ni. Setiap insurans, kiraan dia berbeza tau. Ni hanya contoh saja sekarang ni. Syarikat insurans kan banyak. Ada takaful ikhlas lah, takaful etika lah, MIA lah. Banyak. Prudential lah. Jadi setiap company dia adalah pengiraan per 1,000 dia sendiri. So awak jangan nak banding-bandingkan pula untuk kes ni. Guna saja jadual yang dia bagi. Okay. B2 pula. Untuk kes Puan Syapurva berumur 36 tahun. Puan Syapurva ni perempuan. So kita tengok perempuan 36 tahun yang ni. Seorang yang sihat dan tidak merokok. Dia bukan perokok. Maksudnya kita akan ambil 1.5. Ingin membeli polisi insurans bernilai RM250,000. Maksudnya nilai muka polisi yang diambil adalah RM250,000 dan menambah polisi penyakit kritikal. Syarikat insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberi perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas. Maksudnya 30% daripada RM250,000. Dan kadar premium bagi setiap 1,000 ialah 1.77. Yang 1.5 tadi kadar premium untuk polisi insurans RM250,000 sahaja. Tapi bila ada penambahan penyakit kritikal, untuk penyakit kritikal, awak kena kira per 1,000 dia 1.77. Jadi, mengikut umur dan status kesihatan Puan Syapurva. So, kita nak kira sekarang ni, berapa premium tahunan Puan Syapurva kena bayar. Kalau tadi, Encik Guan ni, dia tak ada ambil kritikal punya penyakit kritikal. So, tak ada penambahan apa-apa. Kadar premium tahunan dia, kita kira yang basic macam ni. Tapi untuk Puan Syapurva, dia ada penambahan polisi penyakit kritikal. Polisi penyakit kritikal ni ada kiraan dia lain. So, kita tahu untuk penyakit kritikal, 30% daripada nilai muka. Sebab tu kita kira 30% daripada RM250,000. Maksudnya syarikat insurans akan cover lagi RM75,000. Sebab dia ambil RM250,000, RM75,000 sekiranya Puan Syapurva ni ada penyakit kritikal. Kita standby lah. Kiranya ada penyakit kritikal, dia standby, dia nak dapat lebih lagi. Jadi untuk dapat lebih, maksudnya bayaran insurans kita kena lebih lah. Cik Guan tadi dia nak bayar cukup
untuk insurans hayat dia sajalah. Maksudnya kalau dia meninggal dapat RM100,000 macam ni. Cikgu Wan kalau dia meninggal dia akan dapat RM100,000 dan bayaran bulanan, bayaran tahunan yang Cikgu Wan kena bayar adalah RM249 untuk tahunan dia. Puan Syapuva pula, dia tak nak insurans hayat saja. Dia nak kalau ada penyakit pun dia dapat. Maksudnya dia ada bayaran tambahan. Untuk premium asas tahunan dia, kiraan dia yang ni macam tadi. RM250,000 nilai muka polisi bahagi RM1,000 darab dengan 1.5 yang ni. Kemudian dia ada tambahan pula dengan polisi penyakit kritikal. Polisi penyakit kritikal hanya cover sampai RM75,000 saja. Per RM1,000 darab dengan per RM1,000 untuk premium tahunan penyakit kritikal adalah 1.77 ikut soalan ya. Dan buat kiraan dapat 507.75. Jadi kalau ada penambahan dalam polisi maksudnya kena bayar lebih. Jadi Puan Syapuva bayar 507.75. Okey, bagaimanakah mengira premium bagi insurans motor pula? Tadi insurans hayat. Sekarang kalau insurans motor. Insurans motor dikira berdasarkan tarif motor yang menyediakan premium minimum bagi perlindungan insurans tersebut. Tarif ini dikawal oleh undang-undang. Maksudnya tarif ni kerajaan yang tentukan, undang-undang yang tentukan. Jumlah premium bergantung pada faktor-faktor seperti jenis kenderaan, kegunaan kenderaan. Kegunaan ni sama ada perniagaan ke, yang persendirian ke, kapasiti enjin yang awak buat 1.6, 1.5, MyV 1.5, MyV 1.3 contoh kan. Itu kapasiti enjin lah. Jenis dia macam MyV dan jumlah pelindungan yang diinginkan. Kadar premium yang dikenakan adalah berbeza bagi setiap polisi motor. Okey, kita tengok polisi motor tu apa. Polisi motor ada 4. 1, polisi akta. 2, polisi pihak ketiga. 3, polisi komprehensif. Dan yang terakhir, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Okey, awak tengok polisi pihak ketiga ni ada 2 jenis. Satu polisi pihak ketiga saja, satu dia polisi pihak ketiga tapi dia tambah kebakaran dan kecurian. Okey, polisi akta dan polisi pihak ketiga ni hanya melindungi bergantung pada kapasiti enjin kenderaan. Pengiraan dia bergantung pada kapasiti enjin kenderaan. Semakin tinggi kapasiti enjin, semakin tinggilah nilai insurans yang akan dibayar. So, untuk polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian dia ada 2 iaitu kadar premium dia mesti 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Ni komprehensif. Komprehensif ni apa? Bergantung pada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa ingin diinsurankan. Kalau kita beli kereta baru, kita mesti wajib ambil polisi komprehensif. Yang awak keluar, mula-mula keluar kereta tu, awak kena bayar insurans dia RM1,000 lebih kan. Sebab dia polisi komprehensif bergantung pada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa ingin diinsurankan. Kalau polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dia akan ambil 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Maksudnya, ambil tahu dulu berapa polisi komprehensif untuk kenderaan tersebut. 75% sahaja untuk polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Dan ia juga bergantung pada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa ingin diinsurankan. Okey, kita tengok dengan lebih lanjut. Ini contoh. Jadual di bawah menunjukkan perkadaran premium bawah tarif motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Okey, jadual ni sumber dia adalah daripada jadual tarif motor 2015. Mungkin ada yang berubah ke memang tak berubah lagi tu saya tak pasti. Tapi sumber ni untuk tarif motor 2015. Bagi polisi komprehensif, kadar yang dikenakan adalah bagi RM1,000 pertama daripada jumlah yang diinsurankan. Okey, awak tengok ni Kapasiti enjin tidak melebihi cc polisi komprehensif, polisi pihak ketiga. Ni kalau Semenanjung Malaysia. Sabah dan Sarawak lain. Kalau awak tengok, setiap kadar insurans yang dikenakan berbeza bagi ikut polisi dan juga mengikut tempat. Maksudnya Semenanjung Malaysia lain, Sabah Sarawak lain. Dan Sabah Sarawak akan lebih rendah
mengikut sisi. Semakin tinggi sisi, semakin tinggi kadar insurans yang perlu dibayar. Cuma kalau awak tengok melebihi 4,400 ni, masih sama. Kalau komprehensif masih lagi rendah untuk Sabah dan Sarawak. Okay. So awak tahu, maksudnya orang Semenanjung Malaysia bayar insurans lebih tinggi daripada orang Sabah Sarawak. Tengok contoh Tadi kata MyV, contoh MyV 1.6. 1.6 ni adalah kapasiti enjin dia. 1.6 ini bersamaan dengan 1600cc. So kalau awak tengok, kapasiti enjin tidak melebihi, kalau MyV 1600 kita akan tengok yang mana. Dia dah melebihi 1400, tapi dia belum melebihi 1650. Jadi kalau MyV kita akan ambil yang ni. Kalau di Semenanjung Malaysia, kalau ambil polisi komprehensif, dia kena bayar 305.5 insurans dia. Ini yang per 1000 tau. Bukan yang 305.5 yang bayar per 1000. Kalau harga kereta tu tinggi, 1000 pertama saja 305.5. Kalau untuk kira harga MyV RM40,000. Contoh RM40,000. Untuk 1000 pertama saja dikira 305.5. So 1000 pertama daripada 40,000 ada baki 39,000 lagi kan. 39,000 tu ada kiraan lain pula. Maksudnya ini starting lah. 1000 pertama harga kenderaan tu dia akan kira 305.5. Maksudnya kalau awak beli kereta yang 2.0 apa semua tu lagi tinggi lah. 4.0 punya cc lagi tinggi. Ada 5,000 cc lagi tinggi kena bayar. Sebab tu sekarang ni trend dia orang beli kereta cc rendah. So kita tengok. Kalau MyV kat sini, kalau dia tak ambil komprehensif, dia ambil pihak ketiga, bayaran dia akan lebih rendah. So kita tengok. Contoh, rumus mengira premium asas polisi komprehensif. Bagi Semenanjung Malaysia, premium asas dia kadar bagi 1000 yang pertama tambah RM26 bagi setiap 1000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi 1000. Mana ada kereta harga 1000 kan? Kereta harga dia mestilah melebihi 1000. Paling kurang pun 40,000, 30,000. Bagi Sabah Sarawak, 1000 yang pertama dia, yang tadilah kalau Sabah Sarawak, RM220. Ni kalau komprehensif. Kena tambah lagi RM20 30% bagi setiap 1000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi. Okey, kita nak tengok apa yang dimaksud dengan melebihi tu. Contoh, katakan kita di Semenanjung Malaysia. Harga kereta RM40,000. So, kadar bagi 1000 yang pertama, kalau kita tengok 1000 yang pertama tadi untuk MyV, 305.5. So, maksudnya, insurans kena bayar 305.5 untuk 1000 yang pertama. So, 1000 yang pertama yang ni, RM1000. Kena bayar ni. Sekarang ni, harga kereta ada lagi 39,000 yang belum diinsurankan. 1000 pertama 305.5. So kalau 39,000 lagi kena tambah RM26 bagi setiap 1000. So dalam 39,000 ada berapa ribu? Ada berapa kali? 1000. Ada 39 kali 1000. Jadi kita akan kira 26 kali 39 sebab dia per 1000. So berapa kali? 39 kali untuk bayaran insurans yang akan dikenakan. Jadi awak kira lah 26 kali 39 berapa, tambah dengan 305, itulah nilai insurans yang akan dikenakan bagi MyV tersebut. Okey, tengok contoh dia, contoh pengiraan lain. Encik Ramli mempunyai sebuah kereta model Proton Exora 1.6 untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Kena tahu, kalau Semenanjung Malaysia lain kira dia. Maklumat kereta itu adalah seperti berikut. Jumlah yang ingin diinsurkan adalah 60,000. 60,000 ni sebenarnya adalah harga kereta. Harga kereta pada masa tersebut. Insurans dia kena ingat harga kereta pada masa tersebut, masa dia nak start beli tu. Umur kenderaan dia 5 tahun.
Oh, yang ni saya tak perasan dia ada bagi umur. Maksudnya kalau umur dah kenderaan 5 tahun, kereta ni harga semasa kereta lah, bukan kereta baru beli. Kereta baru tapi harga semasa setelah 5 tahun dah jatuh 60,000. Capacity engine dia adalah 1600cc. Dan NCD dia adalah 25%. NCD ni apa? NCD ni adalah kadar apabila masa mula-mula beli kereta sampai 5 tahun ni dia tak pernah claim apa-apa insurans. Maksudnya kereta dia tak pernah accident lah. Dia tak perlu claim apa-apa. Jadi soalan dia, hitung premium kasar bagi kereta Encik Ramli untuk polisi komprehensif. Polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan polisi pihak ketiga. Kan tadi ada 3. Ada 3 polisi. Ada 4 polisi tapi dia nak 3 je. Polisi pihak ketiga, polisi komprehensif dan pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey. Kita tengok. Saya ambil yang maklumat tadi. Jumlah yang ingin diinsurkan RM60,000. Umur kenderaan dia 5 tahun. Kapasiti enjin dia 1,600. NCD dia 25%. Okey. Ini jadual tadi. Kalau 1,600, maksudnya dia berada dalam kelompok tidak melebihi 1650. Disebabkan dia nak menggunakannya di Semenanjung Malaysia, kadar 1,000 yang pertama yang dikenakan adalah 305.5 untuk komprehensif. Ni. Jadi 1,000 pertama 305.5 rujuk jadual. Untuk B, kalau 1,000 pertama 305, harga 60,000 kan. So 1,000 pertama dah bayar 305.5. Baki daripada 1,000 adalah 59,000. Ada lagi 59,000. So awak setiap kali nak kira, awak akan kira 60,000 harga kereta, tolak 1,000 sebab dah bayar untuk 1,000 305. Per 1,000 dapat 59. 59 ni awak kena darab dengan 26. Kenapa darab 26? Tadi dah bagi tahu dah. 1,000 pertama kita ikut 305.5. Baki tu kena darab dengan 26 bagi setiap 1,000. Jadi darab dengan 26, baki adalah 1,534. 1,534 untuk baki 59,000 nilai kereta. Jadi premium asas untuk komprehensif adalah A tambah B. Kena tambah 2 ni lah. Semua sekali adalah RM1,839.50. Disebabkan ada NCD 25%, maksudnya kadar rebate NCD ni maksudnya insurans, sebab dia tak pernah claim insurans untuk 5 tahun yang pertama dah pakai. So dia boleh dapat rebate RM459.88. Mana dapat? 25% daripada harga premium asas insurans yang kita kira tadi. Darab dengan 0.25, 25% ataupun cara tulis lain 25 per 100 darab 1839.5. Dapat 459.88. Premium kasar yang perlu dia bayar, kita tolak rebate lah. C tolak D ni. Asas tolak dengan D ni dapat 1379. Yang ni tolakkan. 2 ni. Jadi kalau polisi komprehensif, ini yang dia perlu bayar. Macam mana pula kalau polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian? Ingat polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dia akan kira 75% saja yang ni. Kadar premium dia 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Dan bergantung pada kapasiti enjin. Tengok balik. Berapa tadi harga? Premium asas dia 1839.5. So, 1839.5 yang ni. Siapa ambil polisi pihak ketiga, dia akan bayar 75% daripada harga polisi komprehensif yang tadi. So, bila kira 75 per 100 darab 1839.5, dapat 1379.63. Dan NCD dia 25%. NCD dia 25%, maksudnya kira samalah 25% daripada 1379 yang ni. Daripada premium asas je. Jadi premium kasar yang dia perlu bayar, kita tolak lah. Dapat 1034.
4. Maksudnya kalau dia ambil polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dia hanya perlu bayar 1034.72. Berbanding dengan komprehensif tadi, dia kena bayar 1379 sebab ada 25% kan. So dia jimat berapa? 1379, yang ni 1034, dalam RM300 beza dia jimat. Kemudian kalau kita kira polisi pihak ketiga pula, dia cuma perlu bayar premium asas RM135. Mana polisi pihak ketiga yang ni? Berbeza dengan tadi, kalau kita ambil polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, kita ambil daripada polisi komprehensif. Yang ni tadi kiraan dia. Yang pertama yang ni sama. Untuk yang ni dapat bilangan dia. Bezanya kalau ambil kebakaran dan kecurian, ambil yang tadi, kita ambil 75% daripada dia. Tapi kalau polisi pihak ketiga, kita akan ambil jadual baru iaitu 135. Bukan yang ni lagi ya. Sebab sisi dia 1600, tak lebih lagi ambil 135. Yang ni saja. Dan kemudian ada pula NCD 25%. So 25% daripada 135 dapat 33.75. Jadi premium kasar dia cuma perlu bayar 101.25. Lagi murah berbanding polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan komprehensif. Tapi dalam kelas sebelum ni awak dah belajar, ada nota apa beza untuk kenapa komprehensif mahal, kenapa polisi pihak ketiga murah. Awak dah tahu kenapa kan? Sebab banyak yang dia tak cover polisi pihak ketiga ni. Walau bagaimanapun, premium yang dibayar mungkin berlainan dengan nilai premium sebenar tertakluk kepada syarikat insurans kerana terdapat caj tambahan yang perlu dibayar oleh pemilik polisi seperti komisen kepada ejen, cukai perkhidmatan dan duty stamp. Ini cara pengiraan kasar saja. Sebab itu lain syarikat insurans, lain sikit dia punya harga insurans yang awak perlu bayar. So, untuk hari ni, buat latihan buku kerja muka surat 41 hingga 44, soalan 3 hingga 6. Okey, itu saja untuk hari ni kelas. Jumpa lagi untuk kelas yang berikutnya.